warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Okey. Kembali kita live Rauda Optometri Al-Ustaz biasa di Pantai Johor. Ya. Hari ini kita bersama dengan optometris Watika Dan Farah. Okey. So hari ni so semua boleh tengok kan tajuk naik atas tu PKP versus gadget. Okey, dan kesan pada mata. Betul. Okey, so kita nak ulaskan. Hari ini kalau ikutkan 20 hari bulan Januari 2021, okey, 2021 lagi 2 hari, 22 hari bulan, Kedah antara negeri yang akan melakukan PKP. Sebelum ni PKPB, lepas tu dijadikan PKP disebabkan peningkatan kes yang makin hari makin banyak. Okey. So PKP 2.0 lah, betul kita panggil kan? Ya, betul. 2.0. So hari ni kita akan kupas bila dalam musim PKP ni mesti berkait dengan gadget. Benda utama lah. Ya, betul. Benda utama. So sebabnya PKP ni semua orang pernah experience. Sebab tu yang pertama sekali semua kena duduk rumah kan. So kita tahu lah betapa rutin hariannya kebanyakannya main phone kan. Nama muda-muda, kanak-kanak semua banyak guna gadget lah. PC, tengok TV, bukan sekadar smartphone sajalah. Mungkin disebabkan oleh faktor kita tak boleh keluar rumah, kan. Just kalau katakan boleh tengok luar rumah, tengok dekat balkoni, daripada balkoni ataupun dekat bahagian halaman rumah saja. So gadget ni adalah antara satu tool ataupun alat yang menjadi kata apa? Menjadi untuk utama kita, lah alat utama yang jadi kita tak bosan dalam rumah tu pada zaman sekarang. Kalau sekarang ni kalau macam bangun pada tidur, benda apa yang buat selalu akan buat dulu? Check telefon. Check telefon. Terus tengok gadget pagi-pagi. Sebelum tidur pun tengok gadget dulu. Tengok telefon. Sebelum tidur dan selepas bangun tidur. Betul. So nampaklah kat situ kan. Betapa penting lah. Penting dan sangat keperluan lah kita kata gadget ni pun. Sebenarnya dia macam dia ikut sekarang kan orang work from home kan. Pun banyak guna laptop, PC dekat rumah. Ataupun kalau kanak-kanak tu mungkin banyak tengok video kan. Nanti kan budak sekolah pula belajar pun guna gadget kan. So kita gadget ni dia ada sangat penting lah macam sekarang ni. Dia ikut pada kegunaan masing-masing kan. Guna macam mana. Kita pula zaman teknologi lah kan. 5G sekarang kan. Memang menjadi keperluan benda-benda macam tu. Kalau katakan kita tak tengok handphone sehari, kita akan ketinggalan info lah. Okay. Kalau kita tengok bila dah ramai PKP, jadi orang dah tak banyak keluar. Kalau perasan ramai sangat yang peniaga-peniaga buat online business. Betul kan? Betul. Macam dah tukar kepada platform digital. Jadi bila katakan guna online business jadi kita akan guna apa buat? So online business mesti dah kena guna gadget. Betul. Kan, so kena ada telefon kan. Telefon ataupun guna tab, ataupun ada yang guna PC. So memang gadget ni memang setiap orang sekarang ni kita kata setiap orang mesti ada gadget kan. Betul. Tak kira lah tua ke, muda ke, hatta baby ataupun budak kecil sekarang pun dah familiar, dah sangat dah sangat terbiasa dengan gadget tu. Betul. So hari ni kita nak cerita tentang kesan gadget tu kan. So gadget tu terhadap mata kan. Sebab lepas PKP pun ramai juga yang datang macam mak ayah kan cakap waktu PKP tu lah banyak sangat lah tengok telefon lah, main dalam gelap lah apa semua kan. Banyak duk tengok, duk menghadap guna tab lah budak-budak lah kan. Tu yang mata makin naik tu, power makin naik tu. So memang kita jadi kita nak share kesan-kesan yang lain lah selain daripada power naik kan. Apa yang boleh berlaku lagi pada mata terutamanya lah yang kita akan fokuskan hari ni. Betul. Okay. So
Kita nak start terus ke poin pertama? Boleh? Okay. So poin pertama, kesan yang pertama adalah penglihatan akan kabur. Okay. So saya kata makin naiklah power kan. So benda ni berlaku apabila kita terlalu macam mana? Terlalu lama sangat guna gadget. So kita tahu kalau kita tengok gadget, kita penglihatan kita pada jarak yang dekat. Okay. So kalau kita tengok benda yang dekat, otot kita untuk fokus tu dia makin perlu bekerja keras lagi. So kalau kita terlalu fokus sangat, macam mana? Sampai straight 3-4 jam kan. Lepas tu tak rehat kan. Duk tengok gadget apa semua, duk tengok dekat. Lepas tu duk tumpu terlalu macam mana? Mata sampai memang kita nampak lah kan. Sampai tak berkedip apa semua. So yang tu yang menyebabkan sistem fokus kita, otot mata kita ni macam sudah letih. Tegang. Dah ya betul. Dia dah tegang. Lepas tu dah letih lah kan sebab kita macam ni. Dia contohnya kalau cara kita kata, kalau kita tengok dekat tu macam kita berlari. Kan. Kita letih macam tu. Kalau kita tengok jauh tu macam kita berjalan lah, lebih relax macam tu. So kalau kita lari lama-lama, mesti kita akan rasa letih kan. Macam tu juga mata kita. Konsep dia macam tu lah. Tu yang menyebabkan mata kita letih, otot kita pun tegang kan. Macam kata Farah tu, lama-lama dia akan mengakibatkan mata kita ni power tu makin bertambah sedikit demi sedikit. Boleh berlaku juga, terutamanya pada kanak-kanak lah. Kan yang mana mata mereka masih lagi dalam proses pembesaran. So bola mata mereka tu boleh jadi makin panjang dan menyebabkan berlakunya rabun jauh lah kita kata, ataupun rabun dekat. Tu yang power tu boleh makin naik jugalah. Tengok siapa nak tambah apa? Kalau macam kita sebab kita dah paksa mata kita untuk tengok sesuatu, contoh macam gadget tu kan, dia punya contoh macam kita tengok huruf ataupun gambar, contoh macam sekarang ni kan, dia visual saja, dia tak sharp, betul? Ya betul. Dia kalau benda macam tu, dia akan mengganggu bahagian kita akan beralih kepada bahagian fokus pula kan. Ya, betul. Sistem fokus juga. Sistem ya fokus. sama juga. Contoh dia macam kita tengok juga kita kata resolution kan. Kalau setengah orang kalau dia tengok benda yang macam kabut tu, dia lagi kena fokus kan, kecilkan mata apa semua. Tu macam tak bagus lah untuk mata. Dan yang penting juga pencahayaan kan, kita tambah sikit lah. Kalau kita guna gadget ni, kita tengok juga pencahayaan bagus ke tak yang mata kita. Kalau pencahayaan yang tak betul, mata kita akan cepat penat lah kan. Akan cepat penat, dia akan cepat sakit kan, kita rasa sakit kepala. Tu yang bagi kesan kepada mata tu. Boleh juga mengakibatkan penglihatan kita menjadi kabur. Sebab mata kita sudah letih. Itu sebenarnya dia kadang-kadang mungkin kita kata letih, dia kabur tu waktu lepas dia tengok dekat terlalu lama je kan. So lepas dia tengok dekat terlalu lama, dia nak tengok jauh tu terus kabur kan. Mungkin sementara, ada yang sementara, tapi kalau selalu sangat mungkin menyebabkan boleh benda tu dia jadi permanen kita kata. Memang terus dia macam kena pakai spek power tu untuk bantu dia untuk tengok dengan lebih jelas. Kita panggil betul, kita panggil yang tu kalau saintifik dia accommodation spasm. Macam tu. Dia mungkin mula-mula dia macam sementara je, tapi lama-lama kan benda tu selalu berlaku, dia dah jadi macam permanen benda tu. Kita develop dia. Maksudnya dia dah lepas ni dia tengok tu memang kabut tu. Bukan sementara je, tapi memang dah kabut terus. Itu antara kesan dia lah. Kesan dia penglihatan bila kita terlalu lama dengan gadget, so penglihatan kita mungkin akan menjadi kabur. So antara kesan-kesan lain yang menyebabkan terhadap mata kita, iaitu mata kita boleh jadi mata kering. Rasa macam kita dah banyak kan cerita pasal mata kering. Dan live sebelum ni kita pun dah pernah cerita pasal mata kering. Jadi macam mana boleh terjadi di mata kering tu? Mata kering ni sebabkan kita kurang kelip mata, kerdipan. Maksudnya kita kelip mata lah. Contoh kalau kita tak pasal pun kan, kalau kita tengok guna skrin kan, guna skrin komputer, kalau kita fokus, kalau kita tengok telefon pun, kita tak sedar pun yang kita ni tak kelip mata pun. Fokus sangat.
So yang tu yang menyebabkan mata kita akan cepat kering, tak selesa. Okey. Tu yang menyebabkan mata letih, cepat pening apa semua tu. So selalu kena ingatlah adalah kalau kita selalu kita ajak, kalau tengok gadget ni kena ada rules dia, 20-20 rules, 20-20-20. Maksudnya selepas 20 minit tengok benda ni kan, main gadget tengok dekat, tengok benda yang jauh dalam 20 kaki yang kita lah, dalam 20 saat. Tu adalah exercise lah untuk mata, terapi. Maksudnya kalau kita banyak guna gadget, kita kena ingat rules tu. So dari situ kita boleh mengelakkan daripada mata cepat kering kan. Sebab mata kering ni memang lama-lama memang akan ada side effect dia yang lebih ni kan, macam teruk lagi mata kering ni pun. Memang mula-mula kita akan rasa mata kering je kan, biasa je kan, kita boleh lepas rasa tak selesa tu boleh kelip mata je kan. Lama-lama dia akan lagi teruk tu, mata kita akan cepat berair, memang teruk lah. Maksudnya kita kena banyak guna eye drop. Tak selesa lah, dia akan mengganggu kita punya kehidupan seharian kita. Betul. Kita kebanyakan kehidupan kita banyak guna mata, nak tengok, nak buat kerja, semua based on guna mata. Jadi bila mata tu kita tak selesa, so kualiti kerja kita pun akan menurun lah. Ya betul. Mempengaruhi kita. Betul tu. Sebab selalunya kalau macam common, selalunya dalam masa 1 minit mata kita akan berkedip 15 kali. Tapi bila kita guna gadget, kita fokus terhadap gadget ataupun apa-apa je lah, TV ke, PC ke, kita punya mata tu sebenarnya berkedip dalam 1 minit hanya 5 kali. So dia kurang 10 kali kat situ. So disebabkan itulah bila kita tak kedip mata, kita punya air mata dia tak dapat nak spread kepada bahagian depan mata kita kan. Ya betul kan. So kadang-kadang mata kering ni dia, mata berair tu sebenarnya mata kering lah. Betul. Dia bukannya rasa macam pedih tu pun salah satu juga kan, mata kering juga. Dia jadi rasa macam tegar mata kan, merah apa semua tu. So yang tu dia punya simptom lah. Jadi lebih lepas ni kita memang tak boleh nak hindar daripada guna gadget, memang keperluan seharian. Jadi boleh gunakan macam Monica kata tadi, exercise tadi 20-20 rule, 20-20-20 rule. Lepas 20 minit tengok 20 kaki jauh dalam 20 saat. Ataupun tengok benda depan kita yang hijau-hijau tu pun, yang menenangkan tu pun dah okey dah. Maksudnya kita tengok untuk restkan mata kita dengan melihat jauh. Warna hijau adalah warna yang terbaik kan? Ya betul. Betul. Tengok hijau, tengok pokok, kita akan rasa fresh. Sebab natural kan, colour natural. Ya. Kalau tengok awan pun sama tak? Biru. Okay, lebih kepada natural lah, tak kisahlah apa jauh. Ya betul. Okay, so antara kesalahan juga bila kita terlalu banyak terdedah dengan gadget, iaitu mata kita, yang ni adalah tahap yang paling teruk lah. Bila kita terlalu lama terhadap gadget, itu mungkin boleh menyebabkan terjadinya kerosakan pada retina mata. Okay. So yang ni selalunya kalau kita banyak guna gadget kan. Ya betul. So gadget ni dia akan keluarkan cahaya UV tu. So satu cahaya ni kita panggil UV blue. So UV blue ni tak beragus sangat lah. Sebab apa? Dia boleh direct tembus dalam ke belakang mata kita. Okay. So kalau UV blue ni kita banyak terdedah kan. Selalu kalau macam orang zaman now kan, zaman dulu kan, tak banyak gadget. Lah memang kita start macam orang kerja pun memang semua guna gadget kan, daripada PC pun semua, TV pun semua. Ya betul. So memang kita dah banyak terdedah sangat dengan UV blue ni. So UV blue ni kalau macam kita terdedah kan, macam dalam tempoh yang lama kan, bertahun-tahun dia akan boleh merosakkan belakang mata lah. Kita panggil macular degeneration. So yang ni memang selalu kita dapat detect dah berumur lah. Maksudnya memang dah dalam tempoh dah lama kan, kita dah fokus. Sebab tu kalau siapa yang pernah pakai spek, memang kalau orang yang pakai spek lah, memang mana-mana kedai pun kan, kita akan suggest yang ada UV blue untuk gadget tu. Yang mana dia akan menapis, kita panggil macam UV blue kan, dia akan tapis cahaya biru tu daripada masuk direct terus ke mata kita lah.
Dan dia juga membantu juga untuk mengurangkan side effect dia macam mana? Side effect macam mata letih kan, sakit kepala, lepas eye tu strain. nampak eye strain, lepas tu nampak kabur apa semua. So dia akan mengurangkan side effect tu daripada cermin tu lah. Cermin tu pun kalau kita nak tahu lah, nak bezakan cermin yang ada UV blue ke tak, selalunya dia akan nampak reflect biru. Pantulan lah. Ya. Ada yang purple. Farah mungkin nampak purple sikit. Dia ikut brand kan. Betul. Dia cuma ambil spek tu. Nampak tak? Dia akan nampak reflect biru. So kalau kita nampak macam reflect biru yang ketara macam ni, macam ni kan. Ni memang maksudnya cermin tu dia ada tapis cahaya biru tu lah. Selalu kita panggil cermin ni untuk cermin gadget sama kan. So orang yang banyak guna gadget, kita akan suggest pakai yang ni lah. Untuk penjagaan mata juga dalam jangka masa yang lama lah. Dan untuk keselesaan untuk orang yang banyak ni kan guna gadget ni. Bila kita pakai, bukan nak kata orang pakai spek sahaja yang boleh pakai UV blue. Betul. Ni contoh macam orang tu dia tak ada power, okay, tapi dia nak prevent, dia nak lindung mata dia daripada cahaya biru tu. Tak ada masalah, kita boleh buat cermin tu hanya untuk gadget sahaja tapi tak ada power. Betul. Maksudnya bila kata nak guna gadget, nak guna PC, nak buat kerja, okey pakai. Bila katakan tak ada power kan, dia hanya nak prevent gelombang cahaya biru tu daripada masuk terus ke dalam mata. So bila kata cahaya biru tu pakai spek, kita pakai spek, cahaya biru tak akan reflect balik keluar, dia tak akan masuk ke dalam mata. Itu yang penting sebenarnya. Kita nak jaga mata kita untuk the long term, jangka masa yang panjang. Betul. Kan? Itu lebih kepada yang nak menjaga mata. Memang ada je kan yang kata komplain kata cepat letih kan. Dia kalau kita contoh kalau orang yang kerja kat office kan, 8-10 jam hadap PC ke apa, main petang memang dah mengantuk apa semua kan, cepat mengantuk, mata letih apa semua tu. So kita akan suggest pakai cermin UV blue ni lah. Sebenarnya cermin ni pun dia membantu juga kita nampak lagi sharp image tu kalau kita banyak guna gadget lah. Okey, memang sangat membantu. Dan kan setakat membantu nak mengurangkan side effect pening apa semua tu, tapi juga untuk menjaga untuk mata kita kan, yang ni belakang mata kita. Sebab apa kalau kesan daripada kerosakan retina mata ni boleh menyebabkan kebutaan jugalah. Sebab dia efek belakang mata retina. Sebab itulah kita kata ni adalah kesan yang paling worst lah, paling teruk sekali retina mata. So ada juga contoh macam budak-budak kan, budak-budak kalau katakan tak terdedah kepada matahari, contoh sebab dia duduk dalam bangunan sahaja, dia tengok gadget sahaja, tengok TV sahaja, so dia kurang terdedah dengan cahaya matahari ataupun cahaya luar, dia pun akan memberikan efek juga kepada mata dia. Betul tak Wak? Betul. So dia akan menyebabkan paras dopamin. Tu lah. Dopamin. Retina. So dalam kita punya mata ada dopamin, betul. So dia akan, bila kita tak keluar rumah, tak kena cahaya matahari, common budak-budak, betul tak? Betul. Dia maksudnya dia punya tumbuhsaran mata tu kurang ni lah. Macam mana? Kurang baik lah. Macam mana kita budak-budak kan macam proses membesar. So kita takut tumbuhsaran dia tu tak normal. Macam budak-budak lain lah. Tu kita nak elakkan lah daripada berlaku benda tu kan. Yang membantu kepada tumbuhsaran mereka. Macam tu. Sebab waktu kecil ni lah kita nak dia pun nampak jelas kan. Untuk dia pun nak waktu sebab dia pun rasa lagi dalam proses belajar apa semua. Itu sangat penting lah. Kalau macam daripada kecil dia dah terbiasa nampak dengan benda kabur, sampai ke besar pun nampak benda tu kabur. Kalau tak dirawat betul. So sangat ibu bapa pun sangat penting untuk main peranan kan. Untuk semua ni. Jangan bagi terlebih macam mana sampai budak-budak tu tak mau bergaul, main kat luar semua, nak main phone je kan. Ayau nak main phone je apa semua kan. So kena ada had dia. So macam
ibu bapa ni kena lebih tegas lah dalam macam mana buat jadual budak-budak ni kan. Tak apalah macam belajar pun kat rumah kan. So kira tak pergi sekolah lah kan. So duduk main phone apa semua. So kena ada jadual kat mereka lah. Boleh main tapi ada limit dia kan. Jangan terlalu lama. So ada juga American Academic of Pediatric 2016 pun ada keluarkan panduan yang boleh kita jadikan contoh, ada kita jadikan panduan, iaitu dia kata untuk budak-budak yang umur pada 2 tahun ke bawah, dia tak suggest, tak digalakkanlah untuk kita bagi guna gadget kan. Betul. Kalau katakan 2 sehingga 5 tahun ni, sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya, 1 jam sahaja dia bagi dalam masa sehari. 24 jam tu maksudnya 1 jam sahaja. 1 jam sahaja at least kan. Sekurang-kurangnya, semaksimumnya lah maksudnya. Sekurang-kurangnya. Jadi untuk yang 6 tahun ke atas pula, dalam 2 jam sehari. Jadi dari 24 jam, 2 jam dalam 22 jam tu, yang lain tu tidur, mungkin buat kerja lain, buat aktiviti yang boleh menyebabkan merangsang otak dia orang, menggunakan tangan. Apa pun je aktiviti sekarang ni, kalau tengok dekat Facebook, tengok dekat IG, tengok kat platform ni lah yang ni kan, media sosial ni, banyak sebenarnya mak ayah yang share betul, bagi info macam ada aktiviti kan. Betul. So macam nak bagi dia menarik, macam kreatif kan. Ada yang mak ayah dia kreatif kan. So sekarang ni cakap Facebook pun sebenarnya banyak grup-grup kan, grup mak ayah lah, macam mana nak untuk aktiviti anak-anak lah. So boleh follow kat situ kan. So kita nak mengurangkan. Sebab apa? Sebab sebenarnya macam untuk kanak-kanak ni memang tak bagus pun kita bagi gadget kan daripada kecil. Sebab kalau kita takut tu lah, ada kesan selain daripada untuk mata kita, ada juga masa kesan lain juga kan. Bila tak menggunakan, sebab dia tak gunakan the whole body secara maksimum bila dia kecil. So mungkin di masa hadapan kita tak tahu apa lagi benda yang efek selain daripada mata. Mata tu adalah salah satu lah organ yang boleh menyebabkan efek bila tengok terlalu lama dengan gadget. Okay. Dan lagi satu contoh kan, kanak-kanak yang ada masalah penglihatan, selalunya mak ayah ni dia tak dapat detect sangat. Sebab apa, budak-budak lah kan banyak guna phone, gadget, phone kan, dia tengok dekat. So macam tak boleh tahu pun dia nampak macam jauh kan. Budak-budak yang ada rambut jauh kan. So macam susah. Macam contoh kalau budak-budak tengok TV ke apa, kita boleh detect. Macam kalau tengok TV kita boleh detect. Sebab maksudnya kalau dia pergi tengok dekat tu, kita tahu lah kan, dia tak nampak kan. So macam mana, macam kena alert jugalah mak ayah tengok anak-anak yang tambah-tambah yang pakai banyak guna gadget. So selalunya kita akan suggest memang ambil yang UV blue lah. Macam yang UV blue. Sebenarnya situasi sekarang ni, kita selalu je nampak kat kedai makan, dekat mana-mana je, bila anak-anak tentram buat perangai, mak ayah akan bagi phone. Okay. Tu kita tak nak salahkan juga mak ayah. Kita tahu tu mungkin dia orang ada kerja nak kena settlekan, and terpaksa juga bagi kat anak. Tapi pada masa yang sama kita kena juga limitkan masa kan dengan gadget tu. Lepas tu betul. So macam boleh bagi kan. Boleh bagi, tak boleh bagi. Tapi ada limit masa lah, sama macam Farah cakap tu. Okay. Sekarang ni pun PDPR, betul. Bermula hari ni, tak salah saya 20 hari bulan, dah mula PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. So budak-budak sekolah rendah, menengah, semua guna online belajar, kecuali SPM lah, sebab kena pergi sekolah kan. Jadi benda tu pun tak bagi, sebab dia orang pun buat kerja belajar dengan online kan sekarang kan. Kita cuma boleh bantu untuk dia belajar je kot kan. Lepas tu daripada segi nak membantu, boleh pakai blue control punya spek, UV blue. Jadi benda-benda tu. Dan sepanjang PKP kedai cermin mata akan beroperasi seperti biasa. Tak risau, kita memang akan buka. Macam ada urgent, contoh spek patah ke kan,
nak buat untuk blue coat saja, untuk UV blue saja tak ada masalah, kita boleh buat. Betul. Dan kita juga ada cermin yang contoh kalau untuk bantu untuk kita ada cermin gadget lah, seperti Sintri, Poya ataupun Kodak Kids kan. Tu dia bantu untuk relaxkan mata. Maksudnya dia boleh untuk tengok jauhnya selesa dan tengok dekat pun selesa juga. So dia ada cermin tu khas untuk ni lah, gadget. Untuk gadget juga. Selain pada UV blue tu, ada juga cermin untuk gadget lah bagi keselesaan. Soalnya yang situ dia ada power untuk bantu relaxkan otot mata. Okey. So ada ni ada Shopee ke? Betul. Okey. Farah dah letakkan link macam biasa, link Shopee dengan PM WhatsApp. Kalau ada pertanyaan ke apa-apa nak bertanya berkaitan dengan blue coat ataupun lain-lain lah, berkaitan dengan nak buat spek ke, multifocal ke, yang single vision ke, tak ada masalah. Boleh terus WhatsApp kita. Store PM WhatsApp tu. Tapi kalau katakan segan, boleh je terus nak beli barang-barang lain macam CL ataupun eye drop, contact lens, eye drop, sunglass ada dekat Shopee kita. Terus direct je. Tu kita akan post lah. Macam biasa. Kita ada juga kain anti-fog. Betul. Itu yang aksesori terbaru lah. Kita bawa masuk kan dalam kedai. Kain tu mengelakkan daripada cermin kita berkabus kan. Terutama sekarang kita banyak guna mask. Kita pakai mask kan. Kalau pakai mask kan kita menafaskan dia naik wap kat cermin. So tak selesa. So kita ada kain ni untuk kalau kita sekali lap kan, sekali lap dia dah tak berkabus dah lah. So dia bertahan sehari kalau kita lap tu. Dan kain tu boleh pakai banyak kali lah, dalam 300 kali kan. Cuma jangan basuh sahaja. Jangan basuh kain tu. Dan masukkan balik dalam plastik dia. Kita nak jaga dia punya kualiti. Dalam Shopee kita pun ada. Ada. Dalam Shopee kita pun ada kain. PM WhatsApp pun ada, tak ada masalah. Terus boleh klik terus je dekat situ. Nanti anda akan nampak lah segala item yang kita masukkan di Shopee dengan PM WhatsApp. Okay. So ada apa lagi? Video mungkin itu sahaja perkongsian kami pada petang ini. Jika anda rasa sharing kami pada petang ni memberikan manfaat, kesan pada mata PKP versus gadget ni, bolehlah share. Boleh share kat share kat group untuk orang lain pun tahu pasal info gadget, apa kesan pada mata. Minggu depan kita akan live lagi bersama dengan Optometri Nadia. Nadia pula dengan tajuk yang lain juga. Kita akan kupas. So pada masa yang sama, pada tarikh yang sama macam biasa 2.30. Mungkin kalau katakan terlambat sikit tu mungkin ada masalah teknikal lah. Tapi pada hari yang sama memang akan ada. Betul. So kita akan kongsikan video kan, video tentang gadget ni jugalah. Berkait kat mata. Ada mata. Gadget mata. So boleh tonton. Sampai di sini saja. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum. Okay, we all know the dangers of too much screen time for children. Myopia, restlessness, aggression, and asking for the device all the time. Affected brain development. But fret not, here are 4 simple tips to counter the screen time problem. Take them out, play a sport. Let your child make new friends and have fun. Let them experience the world beyond the screens. Go offline. While the internet is a great place to learn new things, so are books. Read with them to develop strong bonds and positive relationships. It also helps with their learning. Manage your screen time during meal times, even if your child is asking for the device. Make their meal times interesting. Feed them in a fun way. Talk about the day's happening and what interests your child. Be a role model. If you face your screens all the time, what do you expect your child to do? Reduce your own screen time and set an example for your child.
So put away your devices and reduce yours and your child's screen time today.